Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya Masa Bayu. Hari ini saya, sebagaimana janji, saya telah pun dapat mengambil sedikit ruang untuk saya sambung daripada pengesahan yang berkaitan tentang Imam Mahdi dan akhir zaman. Minta maaf lah sebab agak lama saya tak dapat nak berkongsi, kerana saya sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil masa sedikit untuk siapkan penulisan terbaru saya. Jadi penulisan ni alhamdulillah dah siap, tinggal nak uruskan dari segi nak perbaiki sedikit lah tentang bahasa-bahasa dia, dan juga untuk dapatkan kelulusan pendaftaran ISBN yang sedang diuruskan lah. Jadi saya nak sentuh sikit tentang buku ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti video-video saya minta tuan-tuan dan puan-puan, galakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan buku ini, kerana banyak kisah-kisah yang saya tulis dalam buku yang bertajuk Merungkai Sains Islam, mempunyai kisah-kisah ataupun penjelasan-penjelasan yang boleh juga tuan-tuan dan puan-puan fahamkan tentang persoalan akhir zaman, insya-Allah. Dan buku ini sebenarnya agak ilmiah, dari segi ilmiah, kerana saya menulis dalam bahasa yang boleh digunakan untuk pelajar-pelajar dan juga untuk mereka-mereka yang terlibat dalam bidang pendidikan, dan juga kepada orang awam juga boleh baca, kerana bahasanya pun tidak terlalu berat. Tetapi saya siapkan juga dengan beberapa fakta-fakta yang insya-Allah boleh memberikan satu pemahaman ke atas apa yang sebenarnya berlaku kepada dunia Islam. Jadi buku yang saya tulis ni, Merungkai Sains Islam, ini sebenarnya lebih menjurus kepada persoalan dunia Islam yang telah berada dalam situasi yang sangat daif pada hari ini. Kenapa saya katakan daif? Kerana kita telah pun berada dalam suatu situasi yang jauh daripada peranan yang sepatutnya sebagai umat Islam, sebagai manusia, sebagai khalifah datang muka bumi. Kerana hari ini boleh katakan semua negara Islam, kita tidak ada suatu lagi keupayaan untuk menambah nilai ataupun ada kata lain untuk kita menjadi kontribusi kepada masyarakat dunia. Masyarakat Islam hari ini lebih kepada consumer, ataupun mereka yang menjadi pelanggan atau menjadi pasaran kepada pembangunan sains teknologi oleh pihak-pihak di sebelah barat. Jadi saya sentuh banyak perkara di situ, macam mana sejarah kejatuhan Islam di Aceh. Saya sentuh juga macam mana kejatuhan Islam di di negara-negara Islam, terutama juga khususnya di selepas abad pertengahan, Jadi saya sentuh tu semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, link tu saya dah bagikan, saya dah bagikan link, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok lah. Dan harganya pun tak mahal, saya berikan dalam harga RM39, RM39.90. Jadi dah boleh buat pre-order sekarang, sebab saya dah akan hantar print, siap saja ISBN saya terus hantar printing. Jadi untuk yang pertama ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh pre-order dulu, insya-Allah siap je terus kita hantar. Jadi bagi yang mengenali saya, mengikuti saya itu, di sinilah untuk mendapatkan pengetahuan apa yang saya cuba sampaikan. Jadi selama ni dengar saja Masa Bayu cakap, hari ini saya nak membuktikan bahawa perkara yang berkait tentang hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Al-Quran tu boleh menjadi aplikasi yang jelas. Bukan sekadar dibaca, bukan sekadar dihafal, tetapi Al-Quran boleh membawa kita kepada realiti dari segi aplikasi. Jadi itu yang saya terangkan, dan saya mohon tuan-tuan dan puan-puan keluarkanlah sikit belanja tu untuk dapatkan buku ni.
Kerana buku ni saya yang tulis, tak ada siapa yang tulis, saya yang tulis sendiri dan saya terangkan secara terperinci. Jadi macam saya katakan tadi tu, ikutkan link yang ada dan dah boleh buat order dah. Jadi saya nak tengoklah siapa yang sebenar-benarnya bercerita tentang perjuangan, tentang nak bercerita tentang kehebatan Islam, ataupun sekadar nak mendengar atau nak sedapkan hawa telinga tentang cerita kehebatan dan nak tahu banyak perkara. Tapi bila saya mohon, saya minta sama-sama tuan-tuan dan puan-puan menerokai ataupun mengkaji dan mendapatkan satu fakta yang realiti, bagaimana dengan tindakan tuan-tuan dan puan-puan. Adakah sekadar nak dengar cerita ataupun tuan-tuan dan puan-puan turut sama dalam usaha ini, maka ambil dan inisiatif dapatkan buku ini. Ini bukan memaksa, tapi ini adalah suatu perkara yang bagi saya, kita berkata dan kita laksanakan apa yang kita kata. Walk the talk, talk the walk. Jadi kita tak nak bercakap, tapi kita sekadar bercakap saja. Okey. Yang seterusnya saya nak sambung hari ini, kerana saya ditanya banyak kali oleh ramai pihak, kerap bertanya. Dan baru-baru ni sendiri pun saya ditanya, sedang saya buat buku, ada mesej pada saya masuk, 2-3 mesej yang bertanya dengan saya, kata, Tuan Pal, boleh tak Tuan Pal terangkan kepada saya tentang persoalan mengenal Imam Mahdi ini terlalu umum untuk kita dapatkan maksudnya. Jadi macam mana kita nak kenal Imam Mahdi sebenarnya bila kita berhadapan dengan seseorang tu? Dia katakan Imam Mahdi. Mungkin dia sendiri tidak mengatakan dia Imam Mahdi, tapi orang lain sekeliling mengatakan dia tu lah Imam Mahdi. Jadi macam mana saya nak kenal dia? Ini satu soalan yang sangat menarik, yang perlu kita bahas supaya kita mendapat fakta yang jelas bagaimana ianya akan memberi kesan kepada keputusan kita. Jadi saya berterima kasihlah kepada yang bertanya tu, dan taklah sebut nama dia, tapi adalah yang bertanya. Jadi hari ini saya ambil keputusan untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan kaedah dia, tips dia, macam mana kita nak kenal sama ada seseorang itu Imam Mahdi atau tidak. Macam mana? Boleh? Kerana sekarang ni, setakat ni, apa yang ada di media-media sosial, dalam perbincangan-perbincangan para agamawan, mereka-mereka yang dalam kajian-kajian akhir zaman selalu bercerita tentang akan datang, ada di sini, dia ada itu, dia ada ini, ada tanda itu, dan akan dibaiat oleh ramai pihak dan sebagainya. Itu dah kita faham dan selalu kita dengar. Tapi persoalannya sini berbalik kepada persoalan yang ditanya tadi tu. Macam mana kita nak tahu dia tu sahih atau tak sahih? Lalu dikatakan sebab orang-orang alim yang akan mengesahkan dia. Orang yang alim yang akan mengesahkan dia sebagai pemimpin, sebagai Imam Mahdi. Jadi ini persoalan yang perlu kita fikirkan, tuan-tuan dan puan-puan. Fikirkan apa yang saya kami. Ini yang menyebabkan selalu kita tersilap. Kerana kita pegang kepada makhluk, pegang pada manusia, perkataan orang. Dia ni lah orangnya, kita pun ikut. Bila ramai kata, ya. Lepas tu kata, jangan persoalkan kerana yang bercakap ni orang yang hebat-hebat. Takkan dia membohong. Macam cerita Periandi lah. Dia takkanlah dia tu membohong, dia tu siapa. Contohnya macam tu. Sedangkan realiti dia, ini yang akan menyebabkan kita sentiasa tersilap di dalam keputusan kita. Kerana kita tidak ada satu pernyataan yang jelas, sesuatu yang fix, constant, berterusan, tetap, tak ada berganjak, yang tidak ada satu perubahan sebagai satu formula untuk kita mengenal. Ini yang jadi persoalan dia. Kalau kita sekadar dengar cakap orang, dia kata sekian-sekian, tuan-tuan dan puan-puan, lebih-lebih lagi yang nak tahu tentang sejarah kejatuhan kerajaan Darussalam Islam Aceh, dia lah punca dia. Saya minta maaf kepada orang-orang Aceh. Saya sangat dekat hati saya dengan Aceh, kerana saya mempunyai satu perasaan yang sangat rapat, dan kerana juga saya kerap turun ke Aceh, dan saya juga mempunyai pusat kajian, mempunyai pusat ilmu alamtologi di Aceh. Jadi saya sangat dekat dengan orang Aceh. Aceh itu seumpama tanah saya lah, tempat saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, balik kepada cerita tadi, Aceh adalah sebuah peradaban yang sangat besar dalam satu waktu dulu. Kerajaan Darus Islam
Darussalam, iaitu kerajaan Aceh, yang pada saat itu mempunyai teknologi yang sangat hebat, sangat besar. Kapal-kapal perang dia namanya Jong lebih besar daripada kapal-kapal Belanda. Belanda kapal besar ni, Belanda kecil tu je di bawah dia tuan. Tapi akhirnya jatuh kerajaan Aceh. Kenapa? Cerita dia macam ni lah, iaitu dengar je kat orang, dengar daripada seorang yang dikatakan hebat, betul dia tu benar, akhirnya syaitan masuk di dalam kalangan mereka-mereka yang dikatakan mulia, dan daripada situ dia melakukan tugas dia, iaitu memesongkan pemikiran dan memesongkan realiti. Dan daripada melaksanakan perkara yang betul, akhirnya masyarakat di Aceh telah melakukan perkara yang akan menjatuhkan mereka daripada peradaban. Ini bukan satu yang saya reka-reka, ini sejarah. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah merujuk. Dan dalam buku saya pun saya ada tulis kisah ni. Sebab tu saya katakan baca buku ni, beli buku ni, belanjalah sedikit. KFC pun boleh beli, takkan buku Masa Bayu tak boleh nak beli. Jadi di sini balik kepada kisah tu tadi, seorang mubalik Kristian ni, dia pergi belajar ke Mekah. Dia belajar di Mekah dan bukan atas niat untuk menerima Islam, tetapi nak memahami Islam. Dia belajar dan sampai dia boleh menjadi orang yang menghafal Al-Quran. 30 juz dia hafal, tapi dia bukan Islam, tapi dia menukar nama dia kepada nama Islam. Siapa nama dia? Senok Hargonya, saya susah nak nyebut, tapi ada, boleh baca dalam buku saya tu. Jadi beliau duduk bertahun-tahun di Tanah Arab semata-mata nak belajar tentang agama Islam, tetapi bukan tujuan nak jadi orang Islam, tetapi tujuan nak jadikan itu sebagai ilmu pengetahuan untuk dia merosakkan orang Islam. Jadi apa yang berlaku dengan kisah itu tadi? Dia telah pun berjaya menguasai ilmu-ilmu Islam, ilmu berkaitan tauhid, ilmu berkaitan tentang agama Islam, dan lebih-lebih lagi Al-Quran dia hafal, tuan-tuan dan puan. Jadi sebab tu siapa yang tinggi ilmunya, jangan kita duduk riak sombong. Kenapa? Iblis lagi tinggi ilmu dia. Jadi siapa yang rasa dia dah alim, jangan kita rasa terkagum. Sebab apa? Iblis lagi alim. Sebab tu dia jadi ketua kepada para malaikat. Jadi jangan kita bercerita orang alim tu, tak. Ini semua peristiwa demi peristiwa berlaku atas apa yang telah ditunjukkan di dalam Quran. Jatuhnya Nabi Adam AS, macam mana jatuhnya Iblis, semua ada sebab dia. Apa sebab dia? Kesombongan. Sombong. Tak nak dengar cakap. Rasa diri tinggi yang paling betul, yang paling benar. Ini masalahnya dalam persoalan kita yang kita bincangkan daripada banyak video saya. Sombong. Rasa dah tahu. Dia lupa. Iblis lagi tahu. Jadi balik kepada cerita ni tadi. Apa yang berlaku? Senok Hargonje sebenarnya pergi ke Aceh. Sebelum tu dah berlaku peperangan lah, tapi tak dapat nak kalahkan. Dan dah ada elemen-elemen yang merosakkan dalam kerajaan Aceh. Tetapi bila datangnya beliau, tahu apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Dia datang dengan pakaian jubah dia, datang dengan pakaian Islam dia, dengan serban dan sebagainya, dan dengan kemahiran dia dalam menjelaskan setiap isi Al-Quran. Dan akhirnya daripada situ masyarakat terima dia, tuan-tuan dan puan-puan. Yang paling parah sekali, dia dilantik menjadi imam besar kepada Masjid Batu Rahman. Tahu Masjid Batu Rahman tu apa? Masjid yang paling besar di Bandar Aceh. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Bandar Aceh, masjid yang paling besar itulah masjid dia, dan dia jadi imam besar di situ. Tetapi dia sebenarnya bukan Islam, tetapi menggunakan nama Islam. Jadi apa tujuan dia sebenarnya? Dia nak menjatuhkan. Jadi apa dia buat? Lalu dia pergi dalam keadaan tunjuk dengan diri dia yang begitu tunduk, begitu alim lah. Tak cerita lah alim dia macam mana. Dah jadi imam besar, tak alim lagi. Inilah masalah pemikiran selalu berlaku. Tengok orang tu alim, takkan alim menipu contohnya. Tak ada persoalan tu tuan-tuan. Balik kepada akal yang Allah bagi. Lihat betul-betul, jangan main-main dengan perkataan, dan jangan kita terpengaruh dengan seseorang. Balik kepada Al-Quran, lihat sunnah, apa yang telah lakukan oleh Rasulullah, apa yang telah Allah nyatakan dalam Quran.
baru kita akan mendapatkan jawapan realiti. Lebih-lebih lagi kita di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Banyak benda-benda yang putih jadi hitam, hitam jadi putih. Boleh faham tuan-tuan dan puan? Balik kepada kisah tu tadi, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau telah pun meletakkan satu ketetapan pada masyarakat. Wahai orang-orang Islam di Aceh, kita ni orang Islam. Hubungan kita dengan Allah, yang paling penting kita dekatkan diri kita pada Allah. Dunia ni bukan hak kita. Biarkan, jangan pedulikan. Kita fokus kepada Allah. Kita banyakkan berzikir. Jangan berhenti berzikir. Jangan berhenti daripada melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Bangun solat, bangun ada waktu pergi bersolat dan sebagainya. Tetapi dalam soal sains, dalam soal teknikal, itu bukan persoalan kita. Itu tidak ada kena-mengena dengan kita. Kita lebih kepada hubungan dengan Allah. Itu yang dia sampaikan. Sedikit demi sedikit. Dekat 30 tahun tuan-tuan dan puan-puan, saya baca sejarah dia, saya baca dari segi input yang saya perolehi, 30 tahun akhirnya terpisahlah. Satu masa dahulu, waktu kekuatan Aceh, pusat ilmu ada dua kekuatan ilmu dia, ilmu ketuhanan, ilmu tauhid dan ilmu sains. Maka dia datang, dia katakan pecahkan dua bahagian tadi, pisah agama dan pisah sains. Mulai daripada saat itu, akhirnya masyarakat Aceh tidak ada lagi keupayaan sedikit demi sedikit sehingga menumpukan hanya kepada persoalan tauhid sahaja. Mulalah baca kitab kuning sahaja, mulalah membaca kitab-kitab yang berkaitan tentang amalan-amalan akhirat sahaja. Tetapi teknikal tentang sains, keperluan untuk kekuatan ditinggalkan sedikit demi sedikit. Akhirnya generasi-generasi yang baru, yang muda, tidak lagi ada pengetahuan tentang sains, dan generasi-generasi yang ada kepunyaan keilmuan dalam sains terkorban kerana peperangan dengan Aceh, dengan Belanda, dan akhirnya tidak ada yang sambung. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Jatuh kerajaan Aceh. Dan akhirnya, ini kisah ni menarik ya. Kalau saya salah, minta maaf. Orang Aceh yang menonton ni pun boleh mengesahkan tentang kisah ni. Sinok Sirgah dia ni, apa dia buat? Dah selesai, dia nampak betul berlaku 30 tahun tuan-tuan dan puan, tak silap saya. Dia pun balik ke Belanda. Dia pun kata nak balik ke Belanda. Dia naik kapal. Sampai atas kapal, dia serahkan satu surat. Dia kata surat ni baca selepas dia balik. Jangan baca sebelum dia balik. Tahu tuan-tuan apa yang dia beritahu? Apa yang disampaikan dalam surat tu? Dia kata, wahai orang-orang Aceh, sesungguhnya aku ni bukan Islam. Jadi apa yang aku lakukan, yang kamu lakukan tu kena kodakkan balik lah. Dia mengaku dia bukan orang Islam. Dia sekadar ingin merosakkan kedudukan orang Islam. Jadi rosaklah Aceh. Sebab itu semua buku-buku sains, buku-buku teknikal yang telah dikeluarkan, dibangunkan dalam zaman Aceh, dah tak ada lagi ke Aceh, dibawa ke Belanda, disimpan. Bahkan orang-orang Aceh sendiri nak pergi hari ni, nak pergi tengok pun tak boleh. Tak benar kan? Lihat tuan-tuan dan puan-puan, macam mana akibat daripada kita menafsir, daripada seseorang menjelaskan tentang perkara yang kita rasa benar, dan orang tu kita katakan benar, telah menjatuhkan peradaban yang sangat besar. Kerajaan Aceh sangat hebat masa tu. Maka apa kaitannya dengan persoalan yang ditanya? Boleh kaitkan tak? Maka persoalan tanya tu, kita tak boleh sekadar dengar orang tu kata, orang tu ada Datuk Imam Mahdi, oh dia telah betul lah, walaupun semua orang dah setuju, dia dah dapat saya dah dapat hidayah, saya dapat ilham, datangnya macam-macam, semua dapat yang sama. Benda yang intangible, perkara yang boleh diubah-ubah, yang tak jelas. Ini bahaya ni. Maka ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, macam mana cara yang sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan fahami bila kita jumpa seseorang, bila dia dikatakan Imam Mahdi, walaupun dia tidak berkata dia Imam Mahdi, tetapi ramai mengatakan dia Imam Mahdi, tidak menjadi persoalan. Tanya perkara yang akan saya sampaikan ini tadi pada beliau. Jika dia dapat menjelaskan apa yang saya katakan ini tadi, Imam Mahdi lah tu. Macam mana? Dah bersedia? Okey.
Imam Mahdi kita tidak akan kenal dengan watak perwatakannya. Takkan kita kenal, kerana semua orang boleh berubah-ubah watak. Macam saya katakan, Iblis lebih alim daripada 1000 sejuta alim yang ada atas muka bumi ni, kalau kita nak himpun. Jadi perkara tu tolak tepi. Berarti kita tak boleh percaya dengan orang alim atas untuk membenarkan itu Imam Mahdi atau tidak. Kenapa? Sejarah kita dah cakap tadi dah. Dan sejarah yang paling awal, paling alim, Iblis. Jadi alim tak boleh, sebab main dengan persoalan perasaan hati dah tak boleh dah. Kita kena cek fakta lagi, fakta empirical lagi, gerak lagi. Maka macam mana ya tuan-tuan, kalau dengan macam tu pun orang alim pun tak boleh, macam mana kita nak buat? Mana tuan-tuan dan puan tahu dia tu alim? Maka sebab itu pertama sekali, perwatakan tidak terpakai. Macam mana? Dia saya tengok tuan, dia ramai pengikut dia, ramai, dia alim, dia sangat disayangi. Kalau bersolat tuan-tuan, sampai solat tu sampai dia bernangis, itu pun bahaya. Banyak berlaku tuan-tuan dan puan. Saya banyak nak ceritakan tuan-tuan dan puan, tapi masa lah kan, menunjukkan betapa ramainya orang ni, macam-macam rupa kita boleh jumpa. Tapi persoalannya, betul tak betul, ni yang akan menjadi masalah. Sebagaimana kisah yang di Aceh tadi tu, banyak peristiwa yang begitu berlaku dalam dunia Islam. Jadi perwatakan tak boleh. Lepas tu dia ada tanda-tanda tuan. Katanya di bahu dia tanda dan nubuah lah dan sebagainya. Dunia hari ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang nak buat tanda apa-apa pun dia boleh buat. Yang teknologi hari ni nak tukar muka yang hidung yang pengek macam saya ni boleh hidup mancung macam Syahruhan pun boleh, betul tak? Mata yang cepek macam saya ni jadi bulat macam mata bulat benda siapa pun boleh. Kulit yang hitam contohnya, yang gelap boleh jadi putih macam Michael Jackson. Jadi apa masalah kalau nak buat tu semua? Nampak tak tuan-tuan? Apa juga yang boleh berlaku perubahan, maka itu tidak akan menjadi asas kepada kita mengenal Imam Mahdi. Jadi tuan-tuan puan-puan, banyak dalam kitab-kitab yang menjelaskan dia akan di sini, dia akan di sana. Okeylah, kita terima kitab tu, dia akan ada di sana. Contohnya dia akan ada di Mekah. Persoalannya saya katakan hari ini, ialah siapa pun dia, kita mesti nak pastikan dia betul tak betul. Di Mekah, kita pergilah Mekah. Itu tu lah. Jadi macam mana kita tahu? Sebab dia dikelilingi oleh orang-orang ni, 30 orang yang membaiat dia. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak Iblis membuat satu situasi, wujudkan pengikut-pengikut dia, kerana dia punya Iblis, tentu dia ramai, buat keadaan macam tu, dia wujudkan satu orang, jadikan alim sebagai kisah yang Aceh tadi tu, kemudian dia letakkan pengikut-pengikut keliling tu, menangis keliling dia. Rebah tak tuan-tuan dan puan-puan rasanya? Siapa tu? Hebatnya tu. Kenapa? Main dengan perasaan. Tetap itu bukan caranya. Jadi, apakah cara yang sebenar-benarnya? Maka cara yang sebenar-benarnya, tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu Allah suruh kita berfikir. Dia suruh kita berfikir, bukan berfikir melayang-layang, berfikir dengan merujuk daripada apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Apa dia? Dalam Islam, dalam Al-Quran, semua perkara adalah ketetapan. Tidak ada perubahan. Ya, tidak. Dia tidak ada mungkin, tak mungkin tak. Halal, haram. Ada yang lain daripada halal, haram dalam Quran? Tunjuk ke saya. Jadi masalahnya ramai mereka-mereka ni yang nak menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal. Jadi dah tengah-tengah. Ni mungkin boleh, tak boleh. Ni ada boleh dan sebagainya. Sedangkan dalam Al-Quran tak wujud itu semua. Mana datang itu semua? Itulah tambahan-tambahan daripada mereka-mereka yang sebenarnya akhirnya akan menyebabkan manusia terseleweng, tersesat daripada kebenaran. Inilah mereka-mereka yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala syaitan-syaitan yang direjam. Hati-hati tuan-tuan dan puan. Jadi bukan persoalan banyak ilmu yang dia miliki. Orang ni ilmu banyak tuan-tuan, tak boleh nafikan. Bukan banyak, tetapi apa yang dia bawa itu tadi bertepatan tak dengan Al-Quran. Jadi balik kepada persoalan tadi, untuk mengenal Imam Mahdi, ini kita gunakan Al-Quran, kita buka. Jadi tuan-puan, apa amalan ni tadi? Jadi kita kena berzikir ke? Kita kena duduk bersuluk ke dan sebagainya nak mengenal Imam Mahdi? Tak perlu bersuluk,
tak perlu nak berzikir semata-mata nak kenal Imam Mahdi. Buat satu perkara je. Apa perkara dia? Balik kepada practicality. Balik practicality. Itu selalu saya sebut dalam Quran pun, dalam video-video saya sebelum ni saya bercerita tentang practicality. Jadi hari ni pun saya bercakap tentang practicality kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nak kenal Imam Mahdi, praktik, rasional, dan sentiasa melihat fakta-fakta yang ada bertepatan dengan sifat dia. Okey, apakah fakta dia? Tidak lain tidak bukan, tuan-tuan dan puan-puan, nak mengenal Imam Mahdi, ya, hanya satu saja cara dia. Tak ada yang lain. Satu saja nak mengenal Imam Mahdi. Dia Imam Mahdi atau tidak, satu saja cara dia. Apa cara dia? Iaitu dengan ilmu yang dia miliki. Itu saja. Tadi tuan-tuan kata ilmu yang tinggi itu milik lagi tinggi iblis. Ya, betul. Tapi cara ilmu itu kita fahamkan. Ya. Ramai yang cerita dengan saya, ada orang tu gitu, ceritalah kisah Lauh Mahfuz lah, cerita sampai ketuhanan, cerita sampai langit ketiga, dia cerita langit ketujuh, lepas tu dia katalah ada hubungan dengan orang tu, hubungan ni dalam dunia yang begitu gaib dan sebagainya. Tapi bila saya tanya duduk mana sekarang, duduk kat kampung, boleh buat apa, tak boleh buat apa, nampak kat sini, tak praktikal. Jadi Imam Mahdi kan pemimpin kepada sekalian umat manusia, tapi dia sendiri tak dapat menceritakan realiti keliling dia macam mana nak jadi pemimpin. Pemimpin kena tahu macam mana nak memimpin, bukan bagi satu kelompok. Imam Mahdi imam kepada semua umat manusia. Jadi balik kepada persoalan ilmu yang dia miliki. Ilmu yang dia miliki adalah ilmu yang practicality. Artinya apa? Ada teori, ada practical. Ada teori, ada aplikasi. Anda faham tak tuan-tuan puan? Ada teori, ada aplikasi. Bukan teori saja, bersembang, oh gini sembang, oh hebat, dengar kita pun tergagum, hebatlah dia sembang, dia boleh tahu kisah tu. Dia boleh tahu kisah bagaimana kejadian dulu, macam mana kisah Buddha begini apa semua. Bukan main hebat lagi sembang dia, semua dia tahu. Cuba tanya dia satu soalan, ya? Dah tahu tu nak buat apa? Apa practicality yang boleh digunakan, dihasilkan daripada perkara tersebut? Kenapa tuan-tuan dan puan-puan, dunia hari ini yang kita injak adalah dunia yang praktikal. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan bercakap tentang persoalan dunia ini tidak diperlukan. Berarti tuan-tuan dan puan-puan telah pun menentang ketetapan Allah. Allah jadikan kita di atas muka bumi. Jadi nak kata Allah tu salah. Dia kata Allah tu tak benar letakkan manusia di bumi. Lalu adalah mereka-mereka yang di mana dia belajar pun saya tak tahu. Dunia ni sebenarnya adalah daki-daki, kekotoran. Dia lah hukum lah. Padahal dia duduk kat dunia. Jadi nampak kat sini, jangan sembarangan kita berkata perkara yang kita tidak faham. Jadi balik kepada persoalan tadi, Imam Mahdi praktikal, melaksanakan ilmu dia bukan pada perkataan, tapi pada pelaksanaan. Apa yang dia buat, itu jangan cakap-cakap. Dan Imam Mahdi mempunyai ilmu kepada keluasan sekalian alam. Maksudnya apa keseluruhan sekalian alam? Dia ada ilmu yang mengetahui apa juga perkara di dalam kejadian alam semesta. Mana fakta dia? Saya tanya balik kan? Jangan tumpah sembang je, tapi sama juga, tak ada pun solusi, tak ada fakta. Tuan-tuan dan puan-puan, baca Quran. Apa yang berlaku kepada Nabi Adam AS? Ingat, sebab tu saya suruh beli buku yang saya buat ni, saya tulis ni semua ni, macam mana sejarah ilmu tu turun daripada Allah kepada Nabi Adam, daripada Nabi Adam kepada kita semua. Akhirnya Nabi Adam telah diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah. Allah langsung masukkan ilmu kepada Nabi Adam. Dia ajar Nabi Adam sampai Nabi Adam tahu segala perkara yang ada dalam alam semesta. Mana bukti dia? Kan ada dalam Quran, bila Allah perintahkan malaikat, tanya malaikat, mereka kata mereka tak tahu. Hanya engkau saja yang tahu, ya Allah, kami tak tahu. Lalu Allah perintah apa pada malaikat? Pergi jumpa Adam, kau tanya dengan Adam. Apa yang kau nak tahu, kau tanya dengan dia. Jadi malaikat bagi kepada Nabi Adam. Maka tanya, ya Adam, kami telah pun diperintah oleh Allah untuk bertemu kamu dan bertanya apa yang kami nak tahu. Jadi malaikat pun tanya, ni apa? Ada jawab, ini batu, ini apa, ni kayu, ni apa, ni.
Maknanya di sini, apa juga yang ditanya kepada Adam, semua Adam jawab. Barulah menjelaskan, akhirnya datang kemarilah iblis, malaikat tu kepada Allah dan menyatakan, ya Allah, sesungguhnya Maha Suci atas apa yang engkau lakukan, tentunya kami tunduk dan kami tidak akan ada suatu lagi persoalan. Malaikat tidak akan lagi persoalan dalam tu. Maka Allah jawab apa? Bukankah aku dah katakan sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang aku ketahui? Jadi persoalan ilmu tu dah sampai kepada Nabi Adam mengetahui sekalian alam. Balik kepada kisah ni tadi, maka Imam Mahdi pemimpin kepada sekalian alam. Mesti bersamaan dengan apa yang ada pada Nabi Adam. Maka dia mempunyai ilmu segala perkara. Bukan ilmu ketuhanan sahaja, tetapi dia ada ilmu sains, ilmu dunia. Tanya dia tentang bumi, tanya tentang jisim, tanya tentang bintang, tanya tentang planet, tanya tentang galaksi, tanya tentang mikrob, tanya tentang apa benda sekalipun, dia akan jawab apa? Dia akan jawab dengan meletakkan setiap jawapan itu dengan calculation dia, dengan formula dia, dengan jumlah dia. Matematik, dia jawab dengan matematik. Jadi ditanya soalan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dia terangkan tentang Allah itu bagaimana prosesnya, supaya kita faham. Bukan sekadar aku beriman, aku yakin Allah itu wujud, tapi dalam keyakinan itu tadi Allah nyatakan lagi, tidak beriman seseorang itu selagi ianya tidak diuji. Maka datang ujian. Ini kita kata kita beriman, tapi kita buat tak apa yang kita imankan. Jadi ini persoalan yang datang dalam diri manusia. Balik sama juga kepada persoalan Imam Mahdi. Dia tahu semua perkara, barulah dia layak nak mengatur dunia, nak mengatur alam, nak mengatur kehidupan masyarakat yang berbagai-bagai jenis bangsa, berbagai-bagai jenis budaya. Bukan duduk satu tempat, kemudian duduk dalam satu gua, duduk dalam satu majlis, dah ramai orang, tapi bila cerita tentang apa yang dia tahu tentang berlaku di Ukraine, oh itu bukan bahagian saya. Apa yang dia tahu tentang berlaku yang sedang berlaku di Iceland, oh itu saya tak tahu. Tak boleh lah sama-sama. Nampak tak kat sini? Jadi melengkapkan kisah saya ni, panjang sebenarnya ni cerita ni, tapi saya pendekkan dulu. Untuk kita mengenal Imam Mahdi adalah dengan kita meletakkan ketetapan ilmu. Jadi saya dah janji saya nak bagi tips. Di hujung ni saya bagi tips dia lah. Tadi saya bagi penjelasan dulu. Maka caranya, tipsnya mudah saja. Jadi kawan yang bertanya dengan saya itu pun, bila saya beritahu tips tu, dia pun kata, begitu ya Tuan Pal, tak terfikir saya. Jadi saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jika ada mereka-mereka yang tuan-tuan dan rasakan, itu Imam Mahdi, walaupun dia tidak mengatakan dia Imam Mahdi, tapi tuan masukkan dia itulah Imam Mahdi, tuan boleh gunakan tips ni, tak ada masalah. Sekiranya orang tu sendiri mengaku dia Imam Mahdi, pun boleh gunakan cara ni yang saya nak bagi ni untuk mengesahkan dia Imam Mahdi atau tidak. Sekiranya orang dah sekeliling kita semua ni, ramai satu dunia sekalipun, berhimpun mengatakan dia Imam Mahdi, tips ini juga boleh tuan gunakan untuk mengesahkan dia atau tidak dia tu Imam Mahdi. Jadi sebenarnya Palmasa Bayu hari ini bagi rahsia yang sangat besar. Dah tak ada rahsia lagi dah. Macam mana nak kenal Imam Mahdi? Sebab ada sembang ni kan, pusing sana pusing sini. Bagilah tips yang sebenar-benarnya. Jadi saya bagi hari ini. Jadi saya bagi jawapan yang sama macam mana saya bagi kepada sahabat yang bertanya tu tadi. Mereka ni, siapa pun yang kita katakan dia Imam Mahdi, kita kenal ke tak kenal ke, kita jumpa dia. Kalau kita tak jumpa dia, so kawan-kawan dia atau siapa pengikut dia bertanya dengan dia soalan ni. Apa soalan ni? Banyak soalan, bisa satu cukup. Tak payah banyak, satu je. Tanya dia, berapa jumlah atau banyaknya bintang yang ada di atas langit. Tanya itu saja tanya. Banyak lagi saya boleh bagi, tapi saya bagi satu je. Suruh dia jawab soalan tu secara jelas. Bukan jawab sesungguhnya Allah tahu, itu adalah kuasa Allah. Tak boleh macam tu. Jawapan dia mesti jumlah dia adalah sekian-sekian. Contoh sekian, sebab 75 bilion bintang yang ada di langit. Kalau dia cakap macam tu, okey. Cara dia nak kira ni, cara kira dia adalah X equal to plus kuasa 6 bersama dengan kali dengan 7. Kenapa? Kerana ada gini. Kalau ada jawapan yang macam tu, siap ada jawapan dia,
siap ada jalan cara kira macam mana jawapan tu diperoleh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lagi bertangguh-tangguh, jangan tunggu-tunggu lagi. Itulah Imam Mahdi. Ini saya beritahu tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya bukan lagi muda, saya dah hujung usia, tengok semua dah putih. Saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan dan puan-puan jangan nanti di akhirat, di padang mahsyar, ya Allah, tu Pal Masa Bayu, dia tak memberitahu kami apa yang sepatutnya kami tahu. Saya dah beritahu. Jadi kata yang Kasim, dia adalah Imam Mahdi, pergi tanya dia soalan ni. Kerana saya dah suruh, saya ada kawan di Pakistan, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan tak ada kawan. Saya kan berjalan. Ramai kawan saya di Pakistan, ada India, ada Bangladesh, ada Nigeria, ada ramai. Bila ada kisah-kisah macam ni, saya bisikkan kepada mereka, beritahu, tolong tanya dengan Kasim ni soalan ni. Dan rasa-rasa tuan dia jawab macam mana? Rasa-rasa lah. Sebab tu saya katakan dia bukan Imam Mahdi. Jadi kalau betul dia berjawab, oh begini, cara ni begini, saya orang pertama akan announce dekat tuan-tuan dan puan. Tak payah nak kata tuan Pal tak ada apa istiqarah kan, tak payah. Saya orang pertama, jangan persoalan lagi. Memang dia Imam Mahdi kalau tuan-tuan nak jelas, tapi tak berlaku sebegitu. Jadi saya kata bukanlah. Ada lagi orang lain. Ya, ada satu kisah di Nigeria. Benda yang sama juga. Saya bagi tahu. Ya betul ke? Pergi. Dia pun pergi. Dia tanya, tanyalah syekh dia macam ni. Syekh dia marah dia. Apa soalan bodoh yang kau tanya ni? Ni tak ada kena-mena dengan Imam Mahdi. Faham, kena sekali lagi. Tapi dia betul dia beritahu saya, begini yang berlaku tuan. Tak apalah. Ya ke, apa yang kau rasakan? Bukan betul lah tuan. Imam Mahdi takkan menjadi macam tu, dan tidak akan menjadi sifat tiba-tiba menjadi seorang yang memarahi dan sebagainya. Sebelum ni orangnya sangat lembut, sangat tenang. Tapi saya tanya soalan macam tu, dia jadi marah. Sebab apa dia marah? Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu, tercabar ego dia sebagaimana yang berlaku pada Iblis. Itu yang kita nak kenal. Keluarkan realiti. Iblis ni tuan-tuan dan puan-puan, nak kalahkan dia bukan dengan baca zikir banyak-banyak. Dia lagi kuat zikir daripada kita. Satu je, bawa benda yang praktikal kat dia. Dia akan terganggu dengan kebenaran. Benda yang fakta dia tak berikut. Sebab tu dia memesongkan fakta. Jadi sama dengan keadaan yang berlaku dalam kisah Imam Mahdi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh faham Jadi siapa pun yang tuan-tuan dan puan dah dengar, oh dia ada kat sini. Baru ni ada cerita pula dalam YouTube saya baca juga. Oh dia ada di Sulawesi, pulau dia semacam keris. Yang bercakap tu, tolong tanya dengan orang tu soalan yang sama. Beritahu kat dia, tanya dia berapa banyak bintang di langit. Saya tak cakap lagi yang berapa planet dan sebagainya. Tak, saya cakap satu je, bintang langit. Dia beritahu, dapat tahu jumlah dia tu tadi. Beritahu saya akan jadi orang tamu umumkan sebesar-besaran seluruh masyarakat sosial media Imam Mahdi yang dekat Sulawesi. Sekiranya dia dapat menjawabkan perkara tersebut dengan fakta saintifik. Kalau tak boleh, dia boleh jadi pengikut Imam Mahdi. Imam Mahdi bukan. Itu pun dari pengikut Imam Mahdi, dia kena belajar bagaimana menjadi pengikut yang bertepatan dengan realiti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa dah panjang sangat saya cakap. Jelas ya. Tanya dengan mereka-mereka ni soalan tu saja. Berapa banyak bintang di langit? Jika terjawab, maka itulah realiti meletakkan posisi mereka sebagai Imam Mahdi. Jika mereka itu sama ada alim orangnya, hebat orangnya, ramai pengikutnya, bagaimana kita lihat wataknya, bagaimana sekalipun cara penampilannya, tidak boleh jawab. Itu jelas mereka-mereka yang tidak mempunyai hak atas posisi sebagai pemimpin yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi, sebagai pemimpin yang rasmi. Kehidupan kita di atas muka bumi ini bukan atas permainan hati atau permainan jiwa-jiwa yang nakkan suatu kemuliaan, tetapi membawa manusia itu kembali kepada hakikat tentang tanggungjawab yang perlu dia lakukan bagi dirinya sendiri, iaitu sebagai hamba kepada Allah dengan sentiasa tunduk kepada perintah dan sentiasa melaksanakan tanggungjawab sebagaimana khalifah
yang akan memakmurkan seluruh makhluk. Tidak ada yang tertinggal, walau sekecil semut sekalipun. Bahagian yang dia miliki akan dia perolehi. Maka itulah peranan Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi bukan sekadar bercerita tentang mereka-mereka yang bercakap tentang ketuhanan, tentang zikir, tentang amalan-amalan yang membawa diri mendekat dirikan dengan Allah, tetapi amalan-amalan itu hendaklah dalam keadaan praktikal. Practicality dengan melakukan pembangunan teknologi, pembangunan yang merangkumi semua perkara, maka layaklah dia digelar dan diterima sebagai Imam Mahdi. Assalamualaikum, salam sejahtera daripada saya. Jangan lupa beli buku saya tu untuk fahamkan lagi, belanjalah sedikit ya, sekurang-kurangnya bantulah Masa Bayu nak hasilkan buku yang baru. Saya gunakan itu, nanti saya buat buku yang baru, insya-Allah kita menambah nilai keilmuan dalam teras masyarakat Islam dalam semua situasi, dan kita tidak akan tertinggal lagi daripada persoalan realiti. Jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Salam sejahtera. Assalamualaikum daripada Istanbul.